Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita hadir sama-sama ke rumah Allah Taala ini dalam keadaan kita sihat wal afiat, boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Dalam masa yang sama juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan taufik dan hidayah untuk kita mengaji, untuk kita belajar. Mengaji ilmu, kita berada dalam majlis ilmu pada masa ni, alhamdulillah. Kalau tengah-tengah tempat lain tu masa ni tak ada rumah kan. Masa ni duduk pada bola lagi. Masa ni duduk di stadium, duduk kedai kopi, duduk rumah Pak Haji, tempat lain lah bukan tempat kita. Tapi tempat kita alhamdulillah bila sampai saja waktu maghrib isyak ada saja pengisian. Dan malam ni alhamdulillah penuh. Lebih kurang 100 orang lebih malam ni alhamdulillah. Ni ayatnya tempat kita ni masih lagi subur dengan budaya mengaji, budaya belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala catatkan sebagai salah satu daripada catatan pahala amal kebajikan yang boleh kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, maka pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, dan kita berada pada fasal yang ketiga ataupun bab yang ketiga pada menyatakan lidah. Dan alhamdulillah sebelum ini kita sudah pun sebut, kita telah pun hurai, kita telah pun cerita berkenaan dengan anggota-anggota yang wajib kita jaga. Kenapa? Bahkan kata ulama rahimahullahu taala, anggota-anggota inilah yang akhirnya cenderung bawa kita kepada ke arah yang lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang jatuh ke maksiat, kadang-kadang buat sesuatu, kadang-kadang benda tu yang marah saja. Tidak kita orang lain lah. Ni maknanya perlunya untuk kita ambil berat tentang anggota-anggota, dan bagaimana disebut oleh pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala tentang 7 anggota yang wajib kita jaga. Kerana 7 anggota ini banyak menghadirkan dosa kepada kita. Bahkan ke-7 anggota ini akan ditanya pada hari akhirat nanti. Bagaimana kuliah depan kita sebut tentang mata, kemudian telinga, kemudian pada malam ini kita sambung bab lidah, lepas tu perut, kemudian faraj, 2 tangan dan 2 kaki. Inilah anggota-anggota yang wajib kita jaga sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana inilah yang dikatakan sebagai amanah Allah Ta'ala kepada kita. Bukan tu hebui saja-saja. Dia bukan setakat nak guna atas dunia, yang penting boleh bawa kepada ganjaran pada hari akhirat. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pada malam ni kita sama pada bab lidah. InsyaAllah muka surat 25 ni. Kalau kitab lama ni, kitab Jawi lama muka surat 10. Ni baik. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat. Cuba bawah tadi perenggan kedua. Baik. Dan barang sebagainya maknanya selain daripada yang disebut sebelum ini, daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Itu tujuan dia. Bukan kata Tuhan buat saja-saja nampak kosong dalam mulut buat lidah biar ada isi. Ada sebab dia. Di maknanya atas faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Apa dia? Seperti menjadikan Allah Ta'ala, maknanya diciptakan oleh Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia.
Maknanya atas sebab urusan dunia, atas sebab kebaikan atas dunia, atas sebab kemudahan atas dunia. Apa dia? Contohnya seperti mencari harta dengan segala akad, seperti akad jual beli. Ini bagi orang yang menego lah. Maknanya akad jual beli. Kalau sebelum ini kita faham bahawasanya yang dikatakan hukum fiqh pada bab jual beli iaitu akad. Belilah dengan harga tersebut, jualah dengan harga tersebut. Disebut kita akad jual beli korban. Itu sebenarnya hakikat yang dikatakan sebagai akad jual beli. Patutlah ke mana hukum? Selama ni kita tak guna pun. Kata ulama rahimahullahu taala, ada pun jual beli sah, tak ada masalah. Cuma nak kepada tahqiq, ulama fiqh kata boleh kita sebut akad jual beli. Kenapa? Asasnya konsep dia, kata ulama rahimahullahu taala, berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Quran Karim disebut bahawasanya innamal bai'u an taradih. Sungguhnya jual beli itu adalah atas redha. Sebab tu zaman dulu mana ada petih nak beli, dia guna kaedah apa? Sistem barter. Orang putih sebut dia tukar. Dia madaya kawan dia berah. Dia madaya kawan dia berah, kita tukar. Dan berah kawan kaya dia. Masa tu tak ada orang-orang petih, maknanya atas redha. Tapi konsep sama dikatakan sebagai jual beli juga. Maka akad itulah sebutan kita, lafaz kita. Akad-akad ni lafaz lah. Seperti akad jual beli. Maknanya benda tu merupakan satu benda yang mana atas dasarnya kita gunakan lidah kita untuk kita melafazkan akad jual beli tadi. Dan akad sewa, begitu juga kaedah sewa. Dia maknanya menggunakan akad iaitulah lafaz sewa tu. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Maknanya bukan itu saja, pakai atas keperluan-keperluan lain, kelebihan-kelebihan lain, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada lidah itu, maka syukurlah kita. Dia nak supaya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan setakat lidah, malahan semua daripada benda-benda nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, semua kena syukur. Dia bahkan ulama dalam Quran sebut surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kata Allah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu itu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Dia ada kaedah syukur. Dia kaedah syukur antaranya kita sebut dengan lidah, alhamdulillah. Dia syukur pada Allah Ta'ala. Itu konsep kata-kata kita bersyukur. Selain itu, itu kata-kata dengan lisan, dengan lidah. Selain itu, konsep tersyukur juga, itulah kita guna nikmat Allah Ta'ala beri atas jalan kebaikan. Itu juga dinamakan sebagai syukur. Barang siapa kata ulama tidak guna nikmat Allah Ta'ala beri atas kebaikan, maka dikira sebagai kufur nikmat. Dia berbeza berlawan dengan syukur nikmat. Syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala, maka atas sebab itu kita guna atas jalan kebaikan, itu syukur. Ada pun orang yang tak guna atas jalan kebaikan, maka dikatakan sebagai kufur nikmat. Maknanya kena sebut, kena ingat daripada Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita tu. Begitu juga ada ayat lain surah Luqman, Allah Ta'ala sebut walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Dia berikan hikmah, berikan nikmat kepada Luqman, maka bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang syukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk diri dia sendiri juga. Dan para siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sebab apa? Syukur kembali kepada Allah. Kenapa Allah jubui? Allah beri nikmat aku, nikmat sihat, nikmat harta, nikmat rumah besar, nikmat kereta besar, nikmat bini besar. Bini besar tidak lah tu, gurai tu seluruh. Maknanya nikmat Allah Ta'ala beri belakang tu, syukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang dia memberi segala-gala. Ni kita tak kadang-kadang koh kaya, koh bahasa besar. Dia koh bahasa agak jalan tu kat telenggor ni. Kita tak kita tempat lain. Noyanya biar ada rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala beri tu. Begitu juga ada surah lain, ayat lain, maka Allah Ta'ala kata, nak ayat besarnya nikmat Allah Ta'ala atas kejadian kita ni. Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, kata Allah. Kalaulah engkau nak kira, engkau nak hitung,
nak bilang daripada segala nikmat Allah, maka kamu tak dapat menentukan, tak boleh nak kira royaknya banyak nikmat Allah Ta'ala tu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cerita bab nikmat ni panjang. Dia banyak. Kenapa? Royaknya tak terkira nikmat Allah Ta'ala. Nikmat boleh bagi balas apa nikmat juga. Dan ni kemudian banyak dengan balas ada ekor. Ni ekor sejuk, mari tak ada peluh-peluh motif, tak ada. Selesa tapi tak ramai juga. Sebab lain, sebab kita penuh alhamdulillah. Dia biar rasa kita ni sempurna. Kenapa? Kerana nikmat Allah Ta'ala itu menyempurnakan ibadat kita. Dia syukur Tuhan beri keselesaan kita buat amal ibadat. Tempat lain tidak seperti kita. Kadang-kadang nak semaya pun tak ada tempat nak semaya. Bagaimana kita melihat di negara-negara tertentu masih ada lagi semaya dalam basah. Dia tutup dengan daunnya sebagainya sebagai satu tempat nak beribadat. Kita syukurlah. Di mana dengan cara syukur kita guna nikmat tu, nikmat keselesaan kita, maka kita pakai mari balas belaka insya-Allah. Maknanya sebagai tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan lidah tadi, hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Berapa ramai Allah Ta'ala buat bisu, kadang tak nak kecek. Maka tak ada nikmat untuk bercakap. Lidah tu ada, nikmat untuk berkata-kata tu tidak ada. Maka syukur nikmat kita boleh berkata-kata. Lagu mana cara? Dengan memeliharanya, iaitulah dengan memelihara lidah tu daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Maknanya kena jaga, kena pelihara lidah kita daripada bukan sebab Allah Ta'ala buat lidah. Maknanya guna lidah, cara syukur kita jaga supaya tidak guna lidah ke arah benda-benda tidak sesuai dengan lidah. Lagu mana? Daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Ni bila mana kita guna lidah kita atas sebab kita nak menyebut-nyebut ataupun mengguna ke arah benda-benda dilarang, maka benda ni salah dari segi penggunaan lidah. Kufur ni makna kira tu. Lagu mana? Seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Mana kata berdosa ni kita berlauk, kita kecek menipu. Kita menipu, berbohong kita dengan lidah. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kita kena beringatlah. Antaranya disebut oleh ulama rahimahullahu ta'ala tentang kalimah al-kadhib. Al-kadhib kaedah Quran sebut al-kadhib maknanya kecek dusta lah. Kecek menipu, berdosa itu, berlauk itu. Maka dalam Quran kata ulama disebut sebanyak 280 kali. Dia besar. Allah Ta'ala sebut sama dalam Quran, jangan hidup menipu, jangan hidup kecil berdosa. Bahkan ancaman yang keras kepada orang-orang berdusta. Yang Tuhan Allah Ta'ala ini menitik beratkan soal berdosa ni, diberi amaran kepada kita sampai 280 kali disebut. Ni bagaimana juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya disebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Az-Zumar, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, iaitu petunjuk kepada orang yang tetap berdusta. Duk kecek benda bukan-bukan, duk kecek menipu. Pendek kata kalau kedai kopi kat dia coro, dia gembah meja. Bisa hebat dia kalau bab nakik. Dia ke cerita tu, ke cerita ni, padahal dusta berlaku, rekod semata-mata. Orang lagu ni kata Allah Ta'ala lagi sentiasa kufur, iaitu daripada kalangan orang-orang yang melakukan syirik juga. Ni Allah Ta'ala maklum. Dia tak beri hidayah. Kita dah rasa kita ni bagus dah. Dia semaya tak tinggal, qiyamul lail tiap-tiap malam. Dia puasa sunat tak aja tinggal. Tapi dalam masa sama tak dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Atas sebab lidah kita hak sentiasa berdusta, kecek tipu. Sebab tu nak kecek, kena jaga lidah kita. Kalau rasa tak ada benda nak kecek tu dia, tu cara dia nak jaga lidah. Bahkan dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala juga sebut, wa yaumal qiyamati taral ladzi kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin. Kata Allah, dan pada hari akhirat nanti engkau akan melihat orang yang berdusta terhadap Allah dan yang menyatakan kesedihan itu muka mereka hitam legam. Jadi terlekes esok muka di hari akhirat. Noyaknya buruk dia ni. Bukankah mereka itu dalam neraka Jahannam
disediakan tempat tinggal untuk orang-orang yang bercakap sombong dan takabur. Ini balas dia. Dia. Maknanya satu pesanan kepada kita, balasan kepada kita, amaran kepada kita, bila mana kita membiasakan diri kita dengan kecek dusta, lu kecek belawak, lu kecek menipu. Maka orang ini Allah Ta'ala kata esok muka dia terlegay. Maknanya esok kalau tengok muka dia terlegay siapa-siapa tu, maknanya itulah daripada kalangan orang-orang yang banyak berdusta kepada Allah Ta'ala, berdosa sama mereka. Bahkan Allah Ta'ala jadi tempat khusus dalam neraka Jahannam. Jadi Allah Ta'ala jadi tempat khusus ni, kecuali orang-orang terpilih. Maka dalam neraka Jahannam disediakan kepada mereka yang bercakap-cakap dengan keadaan sombong dan takabur. Maknanya inilah yang dikatakan sebagai satu pesanan daripada Allah Ta'ala untuk kita beringat, pakat-pakat beringat, jaga lidah kita daripada bercakap benda-benda yang boleh dikatakan sebagai berdusta, belawak, kecek kita tu. Bahkan berkata juga oleh Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ma min mudghatin ahabbu ila Allah min lisanin saduqin wa ma min mudghatin abghadu ila Allah lisanin kadhubin. Berkata Qadi Fudail bin Iyad, ulama besar ni, dia katakan tidak ada perangai yang lebih dicintai oleh Allah daripada lidah yang jujur. Allah Ta'ala kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada mereka yang bercakap benar. Dan tidak ada perangai yang lebih dibenci Allah Ta'ala daripada lidah yang sentiasa berbohong. Allah Ta'ala benci. Ini bagaimana ulama sebut kepada kita, mengatakan bahawa itulah keadaannya orang-orang yang kadang-kadang kita rasa kita dekat dah, tapi sebenarnya hakikatnya kita makin lama makin jauh dengan Allah Ta'ala. Dia kata kena ingat lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kecek belawak ataupun pendusta itu merupakan salah satu daripada tanda orang munafik. Orang munafik ini kata ulama rahimahullahu ta'ala, apa dia orang munafik ni? Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya hadis Nabi sebut tentang munafik ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nabi sebut daripada Abu Hurairah, Nabi kata tanda orang munafik ni ada 3. Yang pertama, bila dia berkacik dia belawak semacam. Pas belawak, pas tipu orang tu, tipu orang ni. Sampai orang tak percaya lah dia. Kenapa? Kerana biasa dengan mulut dia tu berdusta. Tu yang munafik tanda yang pertama. Yang kedua, bila berjanji dia engkar. Janji lagu tu, janji nak buat jalan tak juga dah. Sudah nak pilih raya pula dah. Ni tempat lain lah, tempat kita bagus sampai berlaku alhamdulillah. Anaknya janji belawak. Janji pukul 1, pukul 3 baru sampai. Dia tu janji. Maknanya orang yang mungkin janji ini, bila mana dia mungkin, maka termasuk pada kalangan tanda-tanda orang yang munafik juga. Dan yang ketiga, diberi amanah tapi dia khianat. Ada orang latih jadi tok gaul. Contohlah, orang latih kita, orang yang memegang amanah, tapi dalam sesama kita tidak menggunakan amanah yang diberi dengan sebaiknya. Maka mereka ini yang tergolong dalam 3 tanda ini adalah daripada kalangan orang-orang yang bersifat dengan munafik. Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, disebut dalam Quran surah At-Taubah, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffar nar jahannam khalidina fiha min hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Kata Allah dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala menjanjikan orang munafik, hak kecek belawak tadi. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan itu, dan orang-orang kafir itu dengan neraka Jahannam. Itu saja dia khusus pada orang munafik ni. Mereka kekal di dalamnya, maka cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah Ta'ala melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ini antara balasan orang-orang kecek, lawak, dusta, menipu lebih-lebih lagi pada bab agama. Sebab itu kena jagalah supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang berdusta. Bahkan juga disebut pada ayat lain, innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya yang terkamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maknanya di sini, cara kita nak tahu orang itu beriman kepada dengan Allah Ta'ala, maknanya kita tengok cara dia. Kalau dia berkecek belawak, kecek berdusta, maknanya dia bukan dengan orang tak beriman kepada Allah. Ni kadang-kadang kita mengaku kita beriman, beriman kita kepada Allah, kita kuat iman.
tapi dalam masa yang sama lidah kita banyak berdusta, maka kita masih lagi belum dikira sebagai orang-orang yang beriman. Dan mereka itu siapa? Iaitulah orang yang bertabiat dengan bercakap dengan dusta. Ini surah disebut oleh Allah Ta'ala daripada surah An-Nahl. Peringatan kepada kita semua lah tu, supaya kita jaga lidah betul-betul, supaya tidak menggunakan lidah dengan menyebut perkataan-perkataan yang dilarang, antaranya seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Maka apa dia? Maka itu adalah dosa besar. Dosa besar kata ulama rahimahullahu ta'ala, pokok mana pun kena taubat. Dosa besar tak selesai dengan kita ambil air semaya. Ulama sebut dah kita ambil air semaya, maka gugur dosa kita ikut air semaya tu. Tapi tak masuk dengan dosa-dosa besar. Dosa besar kena taubat kepada Allah Ta'ala. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti maka iaitu dosa kecil. Hal ni pun kita kata kecek berlauk tapi tak menyakit orang lain, tak bersabit orang lain, maka ini dosa juga, iaitulah dosa kecil. Ni kecuali kerana hajat. Lagu mana? Maka tiada ada ia berdosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kalau ni kerana kita nak memperbaikkan sesama kita pun kecek berlauk. Dari contoh kita kata si A ni duk balas dengan si B, lama dah duk balasnya. Dia duk gagak duk perik. Maka satu ketika kita pergi B ikut A. Kata rakyat pada A, B tu dah puji semacam dia mula ni. Dia kata dia mau bagus, dia kata dia mau rajin. Dia kata dia mau ni orang yang baik. Kita pergi B ikut B pula. B, A dia kata dia mau bagus dah ni. Dia kata dia mau ni bagus, baik sebagainya. Maka kita berlauk pada dia tak kata pun. Itu dusta juga. Tapi ni yang dikatakan sebagai berdusta kerana hajat. Maka hal ni tak apa, tak berdosa. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, kata Nabi, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdosa. Tak kira dosa walaupun kita reka-reka sekalipun. Tak betul pun yang tak royak pun gitu. Tapi dikira sebagai tidak berdosa. Kenapa? Atas alasan, atas sebab dia nak mendamaikan antara dua pihak yang sedang bergaduh ataupun bermasalah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Baru kalian sebut tu, diriwayat oleh Syaikhan. Kalau ilmu hadis bila sebut Syaikhan, dia ada banyak gambaran. Contoh kita kata Syaikhan, kalau malaikat disebut dua Syaikhan itu adalah malaikat Jibril dengan Mikail. Ini istilah dia. Adapun pada kalangan sahabat bila sebut Syaikhan, maka merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Manakala adapun dalam kalangan ulama salafiyah, perkataan Syaikhan itu dirujuk kepada siapa dia? Kepada yang mutaqaddimin, merujuk kepada Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Manakala pada ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, bila sebut Syaikhan, maka merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Ramli As-Saghir rahimahullahu ta'ala. Hadis ini disebut oleh Syaikhan, mana kata Bukhari dan Muslim lah. Kalau buat hadis Syaikhan maknanya ulama sebut sebagai Bukhari dan Muslim. Antara dua ulama hadis yang paling hebat lah. Bila sebut hadis Bukhari, bila sebut hadis Muslim, maka ramai yang mengakui itu yang dikatakan sebagai hadis sahih. Maknanya dalam bab kita nak berlawak, nak berdusta, kalau dah berkenaan kita tu nak mendamaikan manusia, maka tak kira berdosa. Lain pada tu, kira berdosa lah. Dia maknanya sama ada berdosa besar ataupun berdosa kecil. Kalaulah benda tu berkait dengan manusia. Kerana ayat kita kadang-kadang boleh menyebabkan orang baluh, boleh menyebabkan jadi timbul cerita masalah kau, lebih-lebih lagi berdosa dengan bab agama, maka ini dikatakan sebagai dosa besar. Ada perkara tak sabit dengan manusia, berlawak sekadar-kadar kita nak suka-suka, tak sakit hati orang, tak mengumpat ke orang, maka dalam bab ini dikatakan sebagai dosa kecil. Dosa juga. Kenapa? Kerana inilah yang dikatakan sebagai al-hathu ala sidqil kalam. Satu galakan kepada kita untuk kita kecil betul. Dalam apa saja keadaan walaupun kurang. Yang maknanya jangan sampai termasuk pada empat orang-orang yang berdosa. Bahkan terkadang wajib berdusta. Hal ni pula cerita bab jadi kau wajib. Lagu mana? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Kita nampak orang tu memang orang tak bersalah lah. Makna haram dibunuh ni tak bersalah.
yang bersembunyi ia di dalam daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Dan satu keadaan tiba-tiba kita nampak orang dia menusuk. Dia ni kawan ni orang baik, orang berjuru. Maknanya tak layak dizalimi, tak layak dibunuh. Maka wajib berdusta sekiranya apa? Kerana melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dia dalam keadaan ini tak apa, tak ada masalah. Dia kalau kita ada berlauk, tak ada nampak. Padahal ada nusuk. Kita pun tipu, kita pun dusta. Maka hak ni pun dalam keadaan ini kita wajib berdusta, wajib kita berlaku. Kenapa? Kerana kita nak jaga maslahah manusia tersebut. Kerana kita yakin orang tersebut tidak layak dizalimi ataupun tidak layak dibunuh. Maka itu dikatakan sebagai benda-benda yang wajib dalam keadaan wajib berdusta. Baik, dan seperti mengupah. Hak ni pun pada bab dalam keadaan yang dikatakan sebagai memelihara daripada nikmat lidah itu berkata benda yang dilarang, iaitulah antaranya juga mengupap. Ni mengupap ni kadang-kadang makan ni kita tempat kita tempat lain ni. Maknanya mengupap ni kadang-kadang satu zikir pada kita tu sebut semua. Mengupap orang tu, mengupap orang ni, duk kata orang tu, duk kata orang ni. Ni konsep mengupap lagu mana sebenarnya? Apakah yang dikatakan sebagai mengupap tu? Maka mengupap itu kata pengarang kitab ini apa dia? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Kalau dia dengar, dia marah. Kalau dia dengar, dia benci. Maka dia kata mengupap dah tu. Tak kira dah kadang-kadang depan dia ni kita tak apa depan dia ni kita royak ni. Tak kira. Depan kau, belakang kau, bila kita sebut benda tu, dia jadi marah. Dia jadi benci, maka dikatakan benda tu sebagai mengupap. Kena faham. Jadi mengupap ini kata ulama rahimahullahu taala, atadaruna ma al-ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Ini hadis Nabi sebut, adakah kamu tahu apa tak mengupap tu? Maka sahabat kata, hanya Allah Taala dan Rasulullah yang tahunya. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, mengupap tu kamu menyebut perihal saudaramu yang tidak disukai. Tak kira depan kau, belakang kau, dalam Facebook kau, dalam WhatsApp kau, tak kira lah. Bila dia tahu benda tu dia marah, dia tahu benda tu dia benci, maka benda tu yang dikatakan sebagai mengupap. Baik. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Mengupap kalau tak ada alasan, tak ada sebab, maka dikatakan haram oleh ijma' ulama. Bila sebut ijma' ulama, maknanya sepakat para ulama, sepakat daripada kalangan ulama mengatakan bahawa benda itu jadi haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengupap itu dosa besar. Dia kenapa? Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan. Hal ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu. Kenapa? Bahawasanya mengupap itu, maka hukum ijma' mengatakan bahawasanya mengupap itu adalah haram dan dosa besar. Kecuali dia ada bab-bab ataupun keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai dibenarkan mengupap. Kata ulama, ada ni jenis mengupap hak dibenarkan. Hak ni tak apa, tak kira berdosa. Apa dia? Yang pertama, apabila membuat aduan bila mana dizalimi, maknanya kepada sultan ataupun hakim. Mana kita mengadu kepada orang yang berkuasa untuk ubah nasib kita yang dizalimi. Dia pergi palawak rempuk apa, kita pun cerita sikit. Betul lah kita cerita tu. Kadang-kadang dia dengar apa dia marah, tapi atas sebab kita kena zalim. Maka dalam keadaan ini tak apa. Dia tak apa mengupap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak membantu dalam menentang benda-benda hak munkar, benda-benda hak jahat, dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Kadang-kadang kita tengok orang tu banyak dah buat dosa, banyak orang maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita pun tipu dia gini. Atas sebab bila dia dengar dia jadi risau. Bila dia dengar dia jadi berubah daripada maksiat kepada jalan-jalan yang benar. Itu keadaan itu pun tak apa, kita menipu, rekod-rekod cerita pun tak apa. Yang ketiga, menceritakan kepada mufti ataupun orang yang berkuasa bagi tujuan mendapatkan fatwa. Kalau ni orang biasanya orang tanya hukum agama, tanya ustaz kau, tanya orang alim kau, lagu mana kat hukum sekian. Cerita pasal orang. Sedangkan sebab apa kita nak tahu hukum? Kalau dia dengar dia marah.
Dia. Tapi atas sebab kita tahu hukum dia. Dia contoh kita kata lagu mana keadaan orang ni hak tak puasa boleh puasa. Untuk lelaki kita tu tak puasa boleh orang kata. Maknanya benda tu atas sebab kita nak tahu hukum dia. Maka hak ni pun tak apa. Dia tak apa kita mengupak hak ni pun. Yang keempat, kita nak cegah umat Islam daripada berlaku keburukan serta menasihati mereka seperti mereka mengambil ilmu daripada bukit ahli. Ini pun dalam keadaan kita nak supaya orang ni faham dalam keadaan dia tu. Dia contoh kita kata orang ni ambil ilmu daripada sikit-sikit daripada tempat hak tak kena. Dia mengaji tu salah, kita banyak sikit. Dia orang mengajar dia tu sikit kita cerita. Benda ni sekiranya kalau dia tahu dia marahlah. Tapi dalam keadaan kita nak bawa dia kembali kepada benda jalan yang betul, jalan yang benar, maka tak ada masalah kita mengupak. Nanti yang keempat. Yang kelima, kita cerita perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangnya. Kita cerita kat orang, dia ni dia tak aja semaya. Tapi kena ingat atas sebab apa kita nak bagi pengajaran. Cerita supaya orang sedar dia orang tidak melakukan maksiat yang sama. Dia supaya orang beringat dan sebagainya. Yang keenam, hak ni hak biasa kita buat ni. Kita sebut sesuatu sifat yang telah ma'ruf daripada diri seseorang itu seperti lagu mana? Dia bisu ataupun dia buta. Betul kita ngubah kita kata. Contoh kita kata orang mari tempat kita, orang tanya, "Mana rumah Habib Mak?" Kita bertanya, "Habib Mak mana?" Habib Mak bisu, Habib Mak pekak, Habib Mak tok romo, Habib Mak sikit-sikit. Kita royak, kita mengupak. Sedangkan betul lah dia bisu. Dia betul lah dia tu buta, dia tu ada kekurangan. Maka kita sebut atas sebab apa? Sebab nak memberi faham. Maka dalam kali ni pun tak apa kita mengupak dia. Baru dia jumpa cari dia faham lah keadaan tu. Tapi kalau boleh kata ulama, jika mampu panggil dengan panggilan yang lain lebih baik. Dia haram kalau niat kita nak gelar. Bahasa kita mengelar jangan. Dia gelar jangan. Mana tidak dibenarkanlah hukumnya tu. Dari segi hukum adalah dosa besar, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, termasuk pada bab orang-orang yang mengupak juga. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangat. Allah Ta'ala bersebut pada kita balasan-balasan yang berat, balasan-balasan yang besar kepada mereka-mereka yang mengupak kepada orang lain. Bahkan Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Artinya, wahai sekalian mereka yang beriman, jauhkanlah oleh kamu akan banyak daripada sangka iaitu sangka yang jahat-jahat. Kita dah fikir buruk, kita fikir jahat orang, maka kita kena jauh. Kenapa? Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa, dan jangan kamu mencuri, dan jangan kamu memeriksa aib manusia. Ini larangan-larangan Allah Ta'ala juga. Dan jangan mengupak setengah kamu akan setengah daripada yang lain. Kenapa? Kerana bahawa sukakah seorang kamu bahawa makan ia daging saudara pada ketika mereka mati. Ini gambar yang orang mengupak. Diumpamakan sebagai mereka-mereka yang makan daging saudara sendiri. Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Gambaran daripada Allah Ta'ala kepada kita supaya kita tidak mengupak, tidak melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan kita jatuh ke dalam kebinasaan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi pengajaran kepada kita untuk kita lebih berhati-hati jaga lidah kita, jaga percakapan kita, dan kita bimbing lidah kita ke arah penggunaan yang lebih baik, yang lebih mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Saya cakap itulah kuliah kita pada malam ini. Kita sambung kuliah kita masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.